Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa hari ini untuk siaran 8 hari bulan Ogos 2022 samaan dengan 10 hari bulan Muharram 1444. Saya doakan tuan-tuan semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Harap semua berada dalam kesihatan yang baik. Dengan faktor cuaca sekarang, serta kita masih lagi ada jangkitan COVID secara harian pada unjuran 4,000 ke 5,000 kes sehari. Jadi berhati-hati di tengah-tengah kita memulakan langkah baru, tapi masih lagi ada tingkatan keberhati-hatian yang tuan-tuan perlu amalkan. Disahkan berita mengenai syahidnya Qasir An-Nassari dan juga Khalid Mansur, dua pemimpin komandan Brigade Al-Quds atau juga dikenali dengan nama Brigade Islam Palestin, yang terkorban bersama dengan 32 lagi nyawa rakyat Palestin dalam serangan yang hanya berakhir kira-kira 24 jam lalu apabila gencatan senjata dipersetujui oleh kumpulan Brigade Al-Quds dan juga pihak Israel. Jadi dalam tempoh hampir 24 jam ni tiada sebarang pelancaran roket berlaku. Dan kita harap ceasefire atau gencatan senjata ini akan berpanjangan, memberi ruang kepada proses bantuan diulurkan, kerana terdapat juga ramai yang cedera. Selain daripada 32 yang terkorban, banyak fasiliti yang musnah. Dan hari ini pun ramai NGO mula melancarkan kempen meraih dana untuk dihantar sebagai bantuan kecemasan kepada rakyat Palestin. Saya pun baru menerima WhatsApp daripada Islamic Relief Malaysia memberitahu bahawa mereka juga sedang dalam proses meraih dana untuk memastikan bantuan segera dapat dihantar, terutama kepada fasiliti dan juga keluarga yang kehilangan tempat tinggal ataupun anggota keluarga, ataupun bantuan perubatan kepada puluhan juga lah rakyat Palestin yang cedera akibat serangan bom bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Israel pada 5 dan 6 hari bulan Ogos. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada mereka yang memberi respon. Petang barulah saya teringat nak naikkan poster Cik T di Pasar Cokit. Terima kasih kepada lebih 1,200 orang yang dah respon poster tu belum pun sampai 2 jam. Saya ucap terima kasih. Malam ni kita akan bercakap tentang bekerja dan berketua. Saya fikir kata tajuk-tajuk yang harus selalu diperbincangkan, diperkatakan, atau barangkali saya memberi sedikit gambaran tentang pengalaman selama 25 tahun saya bekerja secara berorganisasi di 6 buah syarikat, untuk menjadi panduan ketika ramai orang mula bertanya ataupun ramai orang ketika dalam mengalami kemelut pekerjaan hari ini, ataupun sebenarnya tak berkemelut pun, memahami konsep ataupun prinsip kita sebagai pekerja dan orang lain sebagai ketua, atau kita sebagai ketua dan orang lain sebagai pekerja, adalah perkara yang selalu berpanjangan. Sukar kita mendapat pasukan contoh atau kita sebut sebagai teladan, tetapi banyak yang kita dengar tentang gosip orang bercakap mengenai teruknya ketua, ataupun ketua bercakap mengenai teruknya pekerja, yang saya fikir akan mencetuskan persitaran pekerjaan yang semakin tidak sihat dalam keadaan kita sepatutnya bekerjasama bagi menghadapi sesi yang rumit ini. Tuan-tuan dan puan-puan, media Malaysia tak banyak menyiarkannya, tapi saya fikir diskusi di media Indonesia yang banyak saya follow, juga diskusi di beberapa media United Kingdom juga mulai serius berbincang mengenai ekonomi dan pekerjaan, di mana walaupun Indonesia mengeluarkan kenyataan bahawa mereka berada hanya pada peratusan 3% untuk menjadi negara gagal, berarti ada 97% Indonesia kekal pada potensi pertumbuhan ekonomi 5% hingga 5.5% yang diunjurkan oleh negara itu, hampir setara saja dengan yang diunjurkan oleh Malaysia. Indonesia mencapai 5.1% pertumbuhan pada suku pertama dan 5.3% pada suku kedua. 2022 kita baru saja keluar laporan suku pertama, iaitu kita mencapai 5.3%.
Saya suka nak mengingatkan saudara tentang kroniknya keadaan ekonomi di negara-negara besar yang juga tak mampu menjamin stability. Kalau tuan-tuan lihat Google saja, tuan-tuan Google saja Jokowi ekonomi gelap, Jokowi ekonomi malam, Jokowi cabaran ekonomi. Akan banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Jokowi berdasarkan perjalanannya bertemu dengan Presiden Rusia, perjalanannya bertemu dengan wakil-wakil perniagaan di Eropah, pengalamannya bertemu dengan ketua tabung kewangan antarabangsa, di mana kata Jokowi dalam diskusi dia dengan semua ketua-ketua negara, pemimpin-pemimpin barat, ahli-ahli ekonomi, orang-orang yang ditemui dalam perjalanannya sebagai presiden merentas Eropah, tidak ada seorang pun yang memberi kabar benda yang baik. Tambah kata Jokowi yang kerap didengarnya, tahun depan adalah tahun yang lebih buruk, tahun depan adalah tahun yang lebih buruk, tahun depan adalah tahun yang lebih buruk. Saya fikir tak perlulah kita menganggap bahawa kita nak merujuk kepada Indonesia. Cuma saya ambil gambaran tentang perlunya kita melihat semua petikan-petikan yang diunjurkan oleh banyak siapa saja yang memberikan kita unjuran bagi membolehkan kita melihat ekonomi tahun 2023 yang telah pun banyak kali saya ulang pada saudara dalam stream saya sebagai digambarkan sebagai 6 ke 24 bulan yang teruk, iaitu berarti menjelang 2023 hingga penghujung 2024 digambarkan ekonomi dunia yang stagnatik ataupun stagflasi ini akan mula mencatatkan penurunan, sama ada dia menjunam ataupun dia menurun perlahan-lahan. Itu adalah implikasi terkemudian. Tetapi untuk mencari satu keajaiban ekonomi dunia boleh mencanak naik, itu adalah mustahil. Berbagai krisis yang ada, terutama saya bagi tahu kepada saudara 3 krisis yang utama. Satu adalah krisis kenaikan harga barangan, di mana kurangnya bekalan yang dikeluarkan oleh negara-negara pengeluar bagi banyak sektor industri. Satu adalah kerana COVID, yang kedua adalah kerana krisis perang bagi mendapatkan barangan-barangan galian, dan yang ketiga adalah krisis ekonomi. Akan memberikan kita tahun 2023 dan 2024 yang lebih kritis. Saya cuba turunkan bercakap dalam bahasa yang mudah dengan saudara, sebab ramai orang kirimkan saya artikel, tapi saya baca, saya rasa susah kalau kita nak bercakap dalam bahasa awam. Sebab ekonomi, kalau kita bercakap dalam bahasa kuliah dan kita bercakap dalam bahasa buku ekonomi, tuan-tuan mungkin akan mengatakan ini adalah knowledge. Dan knowledge pula kalau tuan-tuan tak dapat nak digest dan jadikan amalan harian, tuan-tuan akan menganggap bahawa maklumat yang saya kongsikan pada saudara tidak bersifat efisien, iaitu kebolehupayaan saudara mengguna pakai secara tepat, pantas dan segera. Hari ni kita cakaplah tuan-tuan pasal bekerja dan berketua. Lebih banyak yang saya dengar sekarang tentang sukarnya bagi ketua. Kerana saya dah bagi tahu pada saudara, kata insya-Allah kalau keadaan jadi okey, mungkin Oktober saya akan mula mengambil jadual untuk mula menerima jemputan bagi menjalankan ceramah-ceramah tertutup kepada kumpulan pekerja. Dengan niat saya adalah apabila berkongsi, saya boleh memotivasikan terutama kumpulan pengurus pertengahan. Itu yang lebih penting, kerana mereka adalah kumpulan yang menghubungkan kumpulan pengurusan tertinggi dan pekerja bawahan. Bagi memastikan sedikit kita dapat berkongsi bagaimana kita nak mengendalikan keadaan syarikat yang goyah, yang dipenuhi oleh toksik, gosip. Ketika orang mengalami volatility, apa yang dipanggil sebagai naik turun mood bekerja ataupun naik turun suasana persekitaran bekerja ataupun naik turun prestasi perniagaan tempat bekerja. Apabila keadaan ini menjadi tidak menentu, ramai orang tak begitu pasti sama ada syarikat akan membesarkan perniagaan atau syarikat akan mengecilkan perniagaan kerana pasaran telah menjadi kurang, atau syarikat memperbagaikan produk pengeluaran untuk membolehkan lebih banyak variasi perniagaan dicipta, atau syarikat sedang senyap-senyap sedang menyusun untuk mengecilkan operasi yang dipanggilkan sebagai downsizing, mengecilkan operasi, mengurangkan kos, dan akhir sekali memperlahankan produktiviti. Oleh kerana keadaan volatility di mana orang melihat naik turun prestasi syarikat,
Maka ramai orang berada dalam uncertainty, iaitu tidak pasti. Mereka tak pasti tentang keadaan mereka. Mereka merasakan seolah-olah ucapan ketua, bos malam mengatakan bahawa kita akan memperbanyakkan produk. Tetapi mereka mendengar pula pandangan daripada pihak pemasaran yang mengatakan bahawa hingga sekarang lambakan produk yang dikeluarkan sejak berbulan dulu masih lagi terbengkalai di stor. Mereka mendengar laporan daripada bahagian yang membuat pembayaran mengatakan bahawa banyak barang-barang yang dijual ataupun dihantar kepada pembeli ataupun pengedar tidak terjual dan pengedar tidak membayar wang. Ini mencetuskan suasana uncertainty, iaitu tidak menentu. Sebenarnya syarikat kita berada dalam keadaan apa? Dan kalaulah syarikat kita telah berada dalam keadaan tidak menentu, apa nasib kita? Apabila berlaku V, volatility, dan berlaku uncertainty, iaitu naik turun dan kemudian yang ketidakpastian, maka dia akan mencetuskan keadaan complexity ataupun complicated. Semua orang berasa rumit. Sekiranya selalu berlaku, tuan-tuan, saya berada dalam era keperlahanan ekonomi 2012 ke 2015 yang sangat perlahan ekonomi pada waktu itu. Seorang telah datang dan membawa satu projek perniagaan, plan perniagaan. Maka kita merancang plan perniagaan dengan membuat sasaran bahawa kita mampu untuk mencapai 18 juta setahun lah katakan. Dan cara plan pasaran adalah kita akan mendapatkan 300 hingga 400 syarikat Bumiputera yang akan kita subsidikan, supaya walaupun mereka membayar murah, tapi mereka masih boleh menjadi pelanggan yang mampu bayar. Perancangan dibuat dan kemudiannya datang satu laporan yang lain pula. Apabila bahagian pemasaran telah menyediakan projek plan pemasaran yang begini sifatnya, datang pula bahagian yang lain, pengajian bahagian yang dipanggil sebagai kajian risiko. Mereka akan mula mengemukakan sekiranya harga ini mula diturunkan pada paras yang rendah, dan sekiranya tiba-tiba berlaku lonjakan ekonomi dan ekonomi tidaklah seburuk. Kerana tahun 2012, 2013, 2014, 2015 Malaysia gagal memberi petunjuk yang jelas tentang pergerakan ekonomi. Jadi sukar kita nak ramal pertumbuhan ekonomi berada di tahap yang mana. Sangat sukar. Oleh kerana banyak syarikat pada media pada waktu itu mengambil langkah membuang pekerja, menamatkan pekerja, menawarkan VSS dan MSS. Ramai orang mula mengatakan bahawa produk periklanan adalah yang paling menyusut, kerana iklan telah berpindah daripada media konvensional pergi kepada media atas talian. Berarti juga kalau saudara mula bekerja dan saudara mula merancang, sebagai contoh, kalaulah saudara penjawat awam, saudara mula merancang beberapa langkah bagi membolehkan perkhidmatan diperluaskan. Apabila saudara kata perkhidmatan perlu diperluaskan, maka saudara mengatakan bahawa perlu lebih banyak program dibuat di lapangan bagi membolehkan maklumat yang disediakan oleh kementerian ataupun jabatan yang dipertanggungjawabkan kepada saudara akan lebih tersebar dengan baik. Maka satu pihak mengatakan buat engagement, iaitu lebih banyak acara fizikal perlu dilaksanakan. Sama ada engagement bagi penyebaran maklumat mengenai kesihatan, engagement mengenai penyebaran maklumat mengenai perniagaan, engagement mengenai penyebaran maklumat mengenai menguatkan pelancongan, engagement mengenai maklumat mengenai agama, jenayah dan sebagainya lah. Name it, di mana saja kementerian yang ataupun agensi atau jabatan saudara bekerja. Satu pihak yang lain akan mengatakan bahawa kosnya akan menjadi tinggi. Lebih banyak program engagement, lebih banyak program kita mengadakan di lapangan, radius yang akan hadir lebih kecil. Berarti kalaulah kita kata kita menganjurkan sesuatu di Alostar, berarti radiusnya perlu satu lagi penganjuran fizikal di Pulau Pinang, perlukan di Perak. Di Perak mungkin ada 2, kena buat di Ipoh dan kena buat di pedalaman. Di Selangor mungkin perlu ada 3, perlu ada di Petaling Jaya, perlu ada di kawasan Kuala Langat dan perlu ada di kawasan Hulu Langat. Dan begitulah juga di Johor dan sebagainya. Maka akhirnya perbincangan yang begitu panjang tentang begitu cantiknya kita nak merancang lebih banyak projek fizikal bagi membolehkan engagement dan penyebaran maklumat dapat dilakukan dengan lebih baik. Pada mesyuarat yang berikutnya dia terjejas kerana kos. Dan akhirnya datang pula satu pihak yang lain yang mengatakan bahawa kenapa perlu kita mengadakan engagement fizikal sedangkan kita boleh melakukannya dengan lebih murah dalam platform digital. Berarti datang pula satu pihak diarahkan menyediakan pula kempen yang bersifat platform digital. Sebahagian mengatakan anda tak perlu pergi kepada televisyen dan surat khabar yang sangat mahal, tetapi platform digital menyediakan periklanan yang lebih murah. Saudara pun memberi gambaran pelbagai platform digital yang kemudiannya menawarkan perkhidmatan dengan segala macam
bentuk yang saudara baca tentang risk, tentang numbers, tentang angka yang menggambarkan dia jauh lebih baik daripada kita mengadakan projek fizikal. Berarti dah ada projek fizikal, dah ada projek digital, dah ada gangguan kos dan ada penjimatan kos. Tetapi timbul persoalan keberkesanan. Sampai dekat keberkesanan, tuan-tuan, dia akan berlaku perdebatan. Seorang mengatakan apabila kita bertemu dengan 1000 orang dalam satu acara fizikal, kita buat engagement, iaitu perhubungan langsung. Tuan-tuan akan mengatakan resultnya lebih baik daripada kita membuat platform digital. 1 juta orang menerima maklumat, tetapi sebenarnya kita tidak dapat mengukur sejauh mana kebersanan maklumat. Orang buka tapi tak baca, orang buka tapi tak baca macam saya lah. Berarti saya tak boleh baca jumlah view sebagai gambaran tulen. Saya hanya bergantung kepada jumlah live stream. View after live tu kalau kita tengok kan, 90% menonton kurang daripada 3 saat. Walaupun angka view boleh mencapai sampai 3 kali ganda daripada live stream. View after live ni boleh capai 3 kali ganda daripada live stream. Tetapi angka view after live 6 minit adalah angka minimum, angka maksimum bagi durasi. Saya stream sekitar 60 ke 75 minit. Beginilah angka-angka yang kemudian yang menjadi perdebatan. Yang tuan-tuan kemudiannya merasa bahawa kita berada dalam keletihan idea. Ini yang paling susah sekali apabila kita berada dalam kerja di jabatan, bekerja secara berkumpulan, bekerja secara sektor, di mana orang mempunyai pelbagai unit dan kemudian pelbagai unit ataupun jabatan akan bertemu untuk mencantumkan idea. Akan timbul masalah mengenai idea siapa yang betul. Ini yang selalunya tak boleh dikendalikan di peringkat syarikat, di peringkat jabatan, di peringkat kepelbagaian unit, di mana semua orang akan mula mengatakan bahawa mereka memiliki idea yang terbaik. Semua orang akan memberi perlindungan lebih nilai kepada ideanya sendiri. Maka dia bertembunglah walot, di mana ketua-ketua yang menguruskan jabatan akan menganggap bahawa setiap kali mereka sampai dalam sesuatu mesyuarat, dia adalah satu peperangan untuk memenangkan idea. Dan ini menjadikan keadaan selalu tegang. Saya masih ingatlah tuan-tuan, pada tahun-tahun di mana apabila sebuah syarikat mengunjurkan lebih banyak orang muda untuk menjadi ketua unit dan ketua bahagian. Sebahagian daripada mereka dalam usia 30-an. Mereka memiliki idea yang banyak, mereka memiliki tenaga yang banyak, mereka memiliki kemahuan yang banyak. Tetapi di kalangan orang muda lah perpecahan yang besar akan berlaku. Kerana semua orang berada dalam peringkat usia, mereka lebih berpegang kepada prinsip idea saya mesti dilaksanakan, ataupun mereka berpegang kepada prinsip idea kami perlu dilaksanakan. Perpecahan yang sangat besar apabila saudara mula bekerja dalam kelompok bahagian dan kelompok jabatan adalah semua orang telah dilatih untuk mengutamakan pasukannya, menjadikan apa yang saya sebut dipanggil sebagai walot ataupun kabilah di dalam syarikat ataupun kabilah di dalam kementerian. Ini menjadikan lebih sukar kerana konsep kabilah ini telah pun membentuk satu jurang yang sangat negatif dalam segi kerjasama. Tuan-tuan dan perempuan, sebab tu saya bagi tahu kata banyak masalah yang berlaku di dalam negara kita bukanlah kerana kekurangan idea ataupun kerana kekurangan kebolehupayaan melakukan perkara baru. Kelemahan yang paling ketara adalah kelemahan personality, iaitu ramai orang yang menjadi ketua, ramai orang yang menjadi pekerja, atau ramai orang yang berada dalam peringkat sumbang saran dalam menyampaikan idea, menganggap bahawa idea adalah maruah mereka. Ramai orang menganggap idea telah menjadi hal personal mereka. Berarti sekiranya idea anda ditolak atau idea anda tidak dapat diterima, anda akan menganggap bahawa maruah dan juga kebijaksanaan anda sebagai seorang pekerja atau sebagai seorang pengurus dipertikaikan. Saya fikir pada tahun-tahun saya bekerja dengan pengurus yang lebih muda, iaitu mereka yang berusia 30-an, yang diberi tanggungjawab kerana mereka dianggap lebih energetik, yang diberi tanggungjawab kerana mereka dianggap lebih dinamik. Tetapi akhirnya mereka menjadi kumpulan yang sukar dikendalikan kerana dopamin, kegairahan dia yang sangat melampau. Dan akhirnya kita mempunyai kumpulan orang yang rajin berfikir dan mempunyai idea yang kreatif, tetapi mudah berbalah. Saya masih fikir kata banyak kali saya chair meeting,
terpaksa termenung kerana saya mula melihat bahawa meeting ataupun mesyuarat yang sepatutnya mencantumkan persetujuan daripada kepelbagaian pihak telah menjadi penyebab berpecah dan mencetuskan kepelbagaian puak. Saya fikir bilik mesyuarat adalah zon yang paling kritikal apabila kita menguruskan idea. Kita menguruskan budaya bekerja secara bersama. Ataupun kita nak menguruskan kemudiannya hal yang lebih besar apabila orang yang mempengurusikan mesyuarat membuat keputusan. Berarti oleh kerana ahli mesyuarat adalah mereka yang setara, sama ada mesyuarat kecil yang unik ni, yang tuan-tuan orang biasa, dia pergi kepada mesyuarat bahagian lebih besar, pergi kepada jabatan dan akhirnya mesyuarat syarikat. Tak semua orang akan dapat lari daripada bekerja dalam kepelbagaian pandangan, sama ada mesyuarat yang bersifat rasmi ataupun mesyuarat yang bersifat hanya pertuturan pendapat. Saya fikir kata pada tahun-tahun saya bekerja dengan sebuah syarikat yang lebih mengutamakan orang muda. Kekuatan utama adalah dari segi hidupnya idea. Idea menjadi sangat banyak. Tetapi dia lebih cepat mudarat dalam tempoh 6 bulan hingga setahun. Perpecahan lebih kuat berlaku. Kerana apabila orang muda mula menganggap idea adalah maruahnya, idea adalah harga dirinya, dan ideanya adalah yang terbaik, berarti agak sukar mengendalikan pasukan kerja apabila semua orang mula menjadikan semua hal mesyuarat sebagai personal. Inilah yang saya nak bincang dengan tuan-tuan, sentuh sedikit mengenai seorang yang bongkak akan masuk ke dalam mesyuarat sebagai seorang yang kelihatan bijak. Tetapi perkara yang bijak tidak dapat dilaksanakan sekira di dalamnya akan ramai orang yang memberontak. Memberontak ni yang paling susah, yang pengalaman yang saya lihat lah tuan-tuan. Itu apabila keluar mesyuarat, orang yang ideanya diterima oleh bos akan bekerja secara silo. Dia akan dianggap sebagai tuan punya idea, maka kamu jagalah. Kerana kami dah bawa idea kami yang dah kami plan, kami tak mungkin fix in dengan idea yang dibawa oleh kumpulan lain. Dan satu kumpulan yang lain pula berkata kami memilih untuk berkecuali kerana idea kami juga ditolak. Berarti apabila ada 4 atau 5 idea masuk dan hanya satu sahaja yang diterima, berarti jabatan ataupun syarikat ataupun pasokan kerja akan menjadi lemah kerana akan ada 4 pihak yang tidak akan komited pada satu idea yang telah terpilih. Saya fikir salah satu daripada yang saya pelajari adalah seorang bos pula dia tak jadi efisien sekiranya dia terpaksa menggunakan bilik mesyuarat untuk mengendalikan bagi mengelakkan perpecahan. Dia membuat keputusan populis. Berarti banyak keputusan menjadi tidak berkesan kerana seorang ketua membuat keputusan untuk menjaga perpaduan, bukan menjaga kepentingan dan juga bukan menjaga keperluan syarikat. Bila dia nak jaga perpaduan tuan-tuan, banyak idea terpaksa dibuat di bawah negosiasi. Berarti orang ni punya idea ambil sikit, yang ni supaya tidak ada siapa yang berkecil hati dalam mesyuarat. Dan akhirnya kerana orang Melayu telah memegang konsep mesyuarat seperti musyawarah konservatif yang bersifat bukan perniagaan. Musyawarah kenduri ni tuan-tuan kita bolehlah buat tolak ansur. Musyawarah di masjid hanya mengenai kita nak buat nasi dalam bungkus atau nasi dalam hidang, kita boleh negosiasi kerana dia hanyalah soal menyediakan nasi sama ada dalam bentuk di hidang ataupun dalam bentuk dibungkus. Tapi bagi sebuah syarikat ataupun sebuah kementerian ataupun sebuah perniagaan, negosiasi yang hanya dibuat dengan kepentingan menjaga hati dan perpaduan akan menjadi racun yang memusnahkan syarikat kerana keputusan yang tersebut yang dibuat adalah keputusan yang bersifat perpaduan dan bukan bersifat perniagaan. Saya pernah bekerja dengan bos yang saya fikir kata keutamaannya adalah menjaga ukhuwah. Tapi saya fikir period itulah yang paling tidak produktif. Di mana akhirnya membawa semua orang dengan konsep bersama, tetapi arah perjalanan yang tak jelas. Kerana ada idea A, B dan C dan D, dia tak boleh merging. Dia tidak boleh menjadi idea kolaborasi. Dia tak fix untuk kolaborasi. Tetapi oleh kerana bos berpegang kepada semua orang perlu bekerjasama, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, maka konsep ini dibawa. Tetapi akhirnya tuan-tuan, dia lebih mencetuskan biuka, lebih volatility iaitu tidak menentu, lebih lagi pada keadaan tidak jelas arah idea itu, lebih complicated. Semua orang rasa macam mana nak laksanakan plan A plus B plus C plus D plus E ni, dan akhirnya ambiguity. Semua orang berada dalam keadaan samar.
Berarti walaupun mesyuarat telah dibuat, keputusan telah dibuat, satu kerjasama telah dibuat, tetapi akhirnya kerjasama yang berasaskan kepada nak menjaga ego manusia, nak menjaga maruah manusia, akan menjadi satu keputusan yang tidak ideal untuk dijalankan sebagai keputusan perniagaan. Itu saya share dulu pada tuan-tuan mengenai supaya perkara pertama kita mula sedar, memasuki mesyuarat, memiliki buah pandangan, idea atau menyediakan satu projek yang memerlukan saudara bekerja seminggu untuk buat persediaan, kemudian masuk ke mesyuarat. Dia bukanlah hari untuk berperang yang saudara perlu menang. Kerana mesyuarat apabila semua orang yang datang mengisytiharkan dia sebagai perang di mana kami mesti mempertahankan idea kami, kami pasti memastikan idea yang telah kami fikir secara berkumpulan sebelum dibawa ke peringkat interkumpulan, antara kumpulan ni, dia akan menjadikan salah satu faktor kegagalan terbesar yang saya lihat dalam bilik mesyuarat sepanjang saya bekerja lah selama 25 tahun. Saya fikir kata keputusan-keputusan yang berkonsepkan kepada kaedah tradisional dalam pengurusan Melayu, atau cuba mengatakan bahawa ini adalah Islamik, walaupun sebenarnya hanya dari segi kata musyawarahnya saja. Dia cuba mengatakan yang lebih Islamik, padahal saya fikir kata itu bukan kata yang tepat. Tapi ramai orang mengatakan kerana kita nak menjaga hati benda ni ada baiknya, ada niatnya tak, supaya semua orang berpecah, maka kita mengatakan itu lebih Islamik. Tetapi kalau dia menjadi punca bencana yang lebih serius kepada syarikat, dia hanya menjadikan semua orang gembira keluar daripada bilik mesyuarat, dia menjadikan semua orang tidak bermusuh kerana satu sesi mesyuarat, saya fikir kematangan tak akan boleh dicapai oleh orang Melayu. Kita tak akan matang kalau setiap kali kita hanya menganggap bahawa menjaga hati. Sebenarnya saya fikir apabila orang-orang yang sombong, orang-orang yang tak bersedia untuk faham bahawa idea bukanlah maruah, orang-orang yang tak faham bahawa berada dalam bilik mesyuarat apabila pandangan anda ditolak kerana tidak relevan bukanlah bererti harga diri saudara dijatuhkan. Selagi orang Melayu tak boleh keluar daripada teknik berfikir memasuki mesyuarat, berada dalam majlis mesyuarat dan berada dalam mesyuarat adalah hakikatnya bagi menyelamat ataupun mencapai satu kumpulan keputusan yang paling efisien dalam syarikat, saya tak fikir kita boleh menjadi bangsa yang maju dan dunia mesyuarat yang ada di tempat kita akan berubah. Saya fikir kalau berterusan orang Melayu menganggap bahawa mesyuarat adalah tempat untuk mencapai kata sepakat, yakni satu keputusan dibuat secara bulat tanpa ada pihak yang merasa tersingkir dan pada pihak yang merasa terbuang, akhirnya kita katakan mesyuarat itu hanyalah menjaga kepentingan ahli mesyuarat. Sedangkan mesyuarat adalah tempat di mana tanggungjawab diberikan kepada ahli mesyuarat untuk menjaga kepentingan syarikat. Jadi kadang-kadang tak adil bila kita menggunakan ruang mesyuarat tanpa melihat peranan kita sebagai individu yang masuk mesyuarat dengan jawatan yang saudara ada, ataupun dengan pandangan yang saudara ada, atau dengan tanggungjawab yang saudara ada. Kita masuk ke mesyuarat dan akhirnya persekitaran mesyuarat itu bukanlah persekitaran yang mementingkan tentang keseluruhan perniagaan. Jadi saya bagilah sikit tip pada saudara, pengalaman saya lihat mesyuarat-mesyuarat yang tak efisien lah, terutama apabila kita bekerja dalam bentuk syarikat yang sangat konservatif dan sangat tradisionalis Malay dia. Dia menjadikan kita melindungi hati manusia lebih daripada kita melindungi masalah sebenar dalam perniagaan. Ilham tak ada, saya tak pasti mana dia pergi. Saya tak tahu apa pula soalan ni. Yan, ada orang tanya soalan apa tak, Yan? So Ilham ada urusan di depan. Saya tak pasti tuan-tuan tanya apa. Kita ada berapa ratus orang sekarang? 425 je. Tuan-tuan, saya tak pasti, tapi saya cubalah. Saya harap tuan-tuan dapat tangkap. Just jawab ya je untuk mudah Gibran tengok. Just jawab ya je kalau saudara rasa saya boleh teruskan kerana saudara faham. Dan saya akan pergi ke chapter tentang bekerja dan berketua pula. Jawab ya je kalau saudara faham. Apa dia orang jawab apa? Dia orang tanya apa? Kita ada 691 Okey, semua jawab ya Okey, dah faham
Berarti saya nak mulai sekarang, tuan-tuan mula memperbaharui mentaliti kita tentang memahami apa itu tafsiran mesyuarat. Dan kita mula mengambil sedikit muhasabah tentang apa peranan kita sebagai ahli mesyuarat. Pada tahun-tahun saya bekerja dengan syarikat yang lebih tradisionalis, yang lebih tradisional lah. Ada pada satu peringkat 3/4 daripada ahli mesyuarat yang tidak mau memainkan peranan. Agak serius kerana 3/4 daripada ahli mesyuarat tidak mau memainkan peranan kerana wujud jurang pemikiran yang sangat tinggi. Berarti ada katalah 20 orang dalam ahli mesyuarat. Dia ada 5 atau 6 orang yang mempunyai pandangan yang sangat dinamik. Manakala secara tidak langsung dia telah menyebabkan 15 orang yang ada dalam mesyuarat tidak akan mengukakan pandangan kerana ataupun standard orang yang berada dalam mesyuarat ada jurat yang sangat tinggi. Berarti ada 5 orang yang hadir dalam mesyuarat adalah mereka pengurus yang berfikiran sangat luar biasa dan sangat dinamik. Ada 15 yang lain mereka memiliki pola pemikiran yang biasa saja. Ini juga mencetuskan masalah kerana kumpulan yang memiliki pola pemikiran yang sangat biasa selalunya akan hadir mesyuarat sebagai pemerhati. Oleh kerana mereka tak memainkan peranan yang sangat banyak dalam mesyuarat. Oleh kerana mindset ataupun set minda mereka untuk hadir mesyuarat hanya sebagai pendengar, kebolehupayaan mereka berfikir selalunya terdedah kepada toksik. Apabila kita berada dalam keadaan lebih banyak ruang untuk hanya membuat pertimbangan kepada pandangan orang, kita ada banyak ruang hanya untuk menilai orang, kita ada banyak ruang hanya untuk mendengar dan kemudian komen apa orang buat. Akhirnya tuan-tuan, 15 yang dianggap tidak menyumbang kepada mesyuarat berubah menjadi orang yang berbahaya kepada mesyuarat. Ini adalah satu lagi komplikasi yang sangat besar, di mana apabila ahli-ahli mesyuarat yang pasif hadir dan mereka tak boleh menandingi idea yang baik dalam mesyuarat, mereka bukan saja menjadi kumpulan penyokong, tetapi kena ingat bagaimana kita nak kawal diri kita, tuan-tuan. Sebab tu saya kata tuan-tuan kan, bila tuan-tuan masuk ke dalam, dia manusia ni sama saja, iaitu apabila saudara ada banyak masa, saudara akan banyak komen. Kalau masa saudara yang banyak, saudara hanya menjadi orang yang komen free. Kerana saudara tahu komen-komen yang saudara boleh buat di Facebook, saudara pun boleh tahu bila when it's free, bila dia percuma dan tiada risiko. Ataupun apabila saudara lakukan kerana saudara tak ada kepentingan dalam konten tu, maka komen-komen saudara akan menjadi sangat sarkastik dan sangat toksik. Begitu juga dalam mesyuarat. Apabila orang-orang yang mula mengambil langkah bahawa mereka tak boleh menandingi orang lain, kemudian ketua gagal, berarti kalau ketua yang baik, tuan-tuan, dia akan membuat timbang tara yang sangat baik kerana tak semua orang mempunyai kebolehan IQ yang sama. Ini kita kena terima hakikat. Tetapi kata falsafah, setiap orang melengkapkan yang lain. Ingat, setiap orang melengkap yang lain. Apabila bos tak boleh memainkan peranan untuk mengendalikan pasukan pengurusan yang mempunyai jurang pemikiran yang sangat tinggi, bos yang datang daripada unit ni, bos yang datang daripada unit ni, bos yang datang daripada unit ni, kadang-kadang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang pelbagai. Dan saya pernah berada dalam kumpulan pengurusan yang besar sekitar 20 orang, dan kemudian hanya 5-6 orang saja memainkan peranan yang aktif. Tapi akhirnya 3/4 ahli mesyuarat yang tak boleh memainkan peranan yang aktif dan gagal dikendalikan oleh ketua. Itu bagaimana mereka nak bagaimana kita nak memposisikan mereka supaya apabila mereka menjadi kumpulan yang tidak menyumbangkan idea, yang tak banyak mengambil langkah-langkah kritikal, yang tak banyak mendepani tanggungjawab memikul beban syarikat. Pemerhatian adalah sesuatu yang sangat bahaya. Kerana memerhatikan sesuatu tanpa rasa tanggungjawab, yang pertama akan datang adalah pandangan toksik. Ingat kalau kita masuk dalam mesyuarat, kita menjadi ahli mesyuarat, peranan kita hanyalah menilai pandangan orang. Kita menilai pandangan orang, dan dalam kepala kita pada waktu itu pula pandangan tersebut kita anggap sebagai pandangan yang bebannya tidak ada pada kita. Akhirnya tuan-tuan, kita akan ada pandangan, oh nampak macam pandai, macam boleh buat biarlah dia buat. Wah, dia ini dahsyat, siap fikir pula tu tentang masa depan syarikat, 5 tahun 6 tahun lagi plan syarikat. Oh, datang seorang ni pula, dia wah, dia ni lagi hebat, siap nak buat blueprint baru. Kita kena ubah beberapa langkah perniagaan untuk menambah 20 atau 30% pendapatan baru ketika perniagaan konservatif kita menjunam. Oleh kerana 3/4 daripada ahli mesyuarat adalah kumpulan sinikal yang kita boleh baca daripada eye contact dia ataupun kita panggil percakapan mata dia. Maka akhirnya toksik bukan bermula daripada kaki tangan bawah ni.
20 orang di bawah ada 400 kaki tangan bawahan. 20 orang yang masuk meeting ni. Apabila 3/4 keluar daripada mesyuarat dengan membawa aura atau membawa energi negatif, dan mereka juga orang yang berpengaruh, berarti setiap bos kebiasaannya dalam budaya orang Melayu, dia ada kesetiaan pada orang bawahannya. Itu kebiasaan. Berarti bayangkanlah 400 ada 20 bos. Kita baca pukul rata satu bos menyertai 20 orang sebab satu syarikat 400. Saudara bayangkanlah 15 orang yang keluar menyebarkan aura negatif daripada bilik mesyuarat yang merupakan tempat tertinggi keputusan syarikat. 15 orang ni menyebarkan aura kepada kaki tangan bawahan mereka dengan menggambarkan si Polan ni sebagai sangat futuristik. Si Polan ni kalau bercakap dalam meeting tak sempat orang lain untuk menongkah hujahnya. Kalau si Polan ni bercakap, kita tak ada ruang untuk mengatasinya. Dan kalau si Polan ni cakap, bos akan terangguk-angguk. Akhirnya tuan-tuan, perkara yang pertama tersebar dalam syarikat bukanlah matlamat syarikat, tetapi tentang si Polan. Maka 300 orang daripada 15 anak buah ni, fikiran mereka yang pertama ketika syarikat krusial lah, kalau saya cakap dalam tahun 2012-2015 waktu macam-macam benda perubahan kena dibuat kerana itu adalah period keperlahanan ekonomi yang paling dipanggil stagflasi tu, 2012 hingga 2015. Tuan-tuan boleh bayangkanlah, di tengah-tengah kita sepatut menanam fikiran kepada semua orang. Kita perlukan direction baru, kita perlukan perubahan, kita perlu energi baru, kita perlu vibe baru. Yang pertama datang adalah tentang, disebutnya tentang 5 Abdul dalam mesyuarat yang kononnya pandai. Berarti 300 orang terracun dengan menganggap bahawa 5 orang yang bermainkan peranan yang hebat dalam mesyuarat adalah sekumpulan orang yang cakap pandai, banyak idea, tengoklah nanti boleh berjaya atau tidak, akan meletakkan syarikat dalam keadaan lebih kritis kerana sedang kita akan melangkah kepada perniagaan baru. Tuan-tuan boleh bayang, 300 orang menerima pandangan daripada, saya panggil the failure bosses lah, bos-bos yang gagal ni. Dan akhirnya syarikat menjadi lebih complicated. Saya fikir salah satu daripada masalah yang paling besar apabila kita bekerja dengan syarikat konvensional Melayu adalah boleh upayaan mengekalkan vibe positif. Dan kemudian ketidakfahaman orang yang menganggap diri dia hebat sebagai bos masuk mesyuarat pun tuan-tuan. Dia tak faham kursi yang dia duduk, tanggungjawab yang dia duduk, telinga yang dia harus mendengar, mulut yang harus dia berkata, cakupan mesyuarat yang harus dia ambil, dan bila keluar macam mana dia nak sampaikan itu pada penjawat ataupun orang bawahannya untuk memastikan syarikat meluncur ke depan. Jadi akhirnya tuan-tuan, syarikat akan menjadi lebih susah kerana konflik di mana ketua-ketua yang gagal memainkan peranan dalam mesyuarat gagal, atau ketua-ketua yang merasakan mereka tidak mempunyai pengaruh ke atas bos, atau mereka tidak mempunyai idea dan mereka tak dinamik untuk membawa syarikat kepada arah tuju baru. Mereka lah kemudian yang menjadi apa yang saya sebagai toxic class A. Macam saya sebut tadi lah, jadilah sekali 5 orang yang dinamik, walaupun idea diterima oleh A akan menerima sokongan daripada 4 bos yang lain kerana mereka mewakili orang yang dinamik. Orang yang dinamik ni tuan-tuan, dia tak egocentrik. Selalunya orang dinamik ni, dia menjadi dinamik kerana dia ada satu booster. Booster iaitu kebertanggungjawaban, dan dia suka menikmati benda yang positif. Ingat kenapa ada wujud orang dinamik yang sentiasa nak buat benda, yang sangat proaktif, yang 7.30 pagi datang office buat dokumen yang pukul 9 tak balik lagi. Kenapa mereka dinamik? Apa yang menjadikan mereka ada booster, iaitu tenaga lebihan? Kerana dalam fikiran mereka sentiasa timbul percakapan yang selalu berbisik kepada mereka tentang melakukannya lebih baik, melakukannya dengan sempurna, pastikan berjaya, dan apabila berjaya kita akan menikmati hasilnya dengan perasaan yang gembira. Ini orang-orang dinamik. Tetapi menghadapi 15 orang yang saya panggil the failure bosses ni, orang-orang yang selalunya menjadi ketua dengan membawa aura negatif, dia ada sedikit masalah di mana apabila dia berfikir tentang kejayaan orang itu. Mereka tak berada dalam booster di mana mereka berfisik bahawa menyokong orang itu bererti mengukuhkan syarikat. Menyokong keputusan yang telah diputuskan dalam mesyuarat bererti meletakkan syarikat dalam landasan di mana semua pemain utama akan menggerakkan idea. Tak peduli dah idea itu datang daripada mana kerana mesyuarat telah membuat keputusan. Sebab itu saya nasihatkan kepada tuan-tuan tentang memahami asas kita berada dalam mesyuarat dan bagaimana mesyuarat yang sepatutnya
menjadi ruang kepada orang-orang Melayu lah, saya sebut syarikat Melayu lah senang, ataupun di kementerian yang kebanyakan agensinya adalah ketua-ketuanya orang Melayu, di mana mesyuarat yang sepatut mempunyai kemurnian dan kedudukan yang sangat tinggi secara syarikat, secara korporat, malah dalam agama pun, kerana ia adalah musyawarah. Akhirnya mesyuarat yang sepatut berada dalam dinamik yang sangat tinggi. Syarikat tak sedar bahawa virus, kemusnahan, parasit, anai-anai yang sedang menggigit syarikat sebenarnya tak berada daripada kalangan mereka yang berada di bawah. Anai-anai, parasit, virus, kanser yang sedang membunuh syarikat sebenarnya bermula dari atas. Itu dipanggil sebagai kanser otak. Dia bermula daripada atas, yang 15 orang ni bawa turun, kemudian barulah kita dapat kanser paru-paru, kita akan dapat kanser prostat, dan akhirnya macam-macam lagi kanser. Sebab tu saya advise kepada tuan-tuan untuk memahami semangat bermesyuarat, supaya tuan-tuan muhasabah dan melihat perspektif apabila tuan-tuan berada dalam mesyuarat, peranan tuan-tuan, sifat kita, walaupun kita tak cerdik lah tuan-tuan. Tak semua orang dilahirkan cerdik. Mengaku dilahirkan sebagai tak cerdik adalah lebih baik daripada perasaan cerdik. Tetapi tak cerdik ni tuan-tuan, dalam satu teori mengatakan cukuplah ada sejumlah orang yang cerdik. Cukuplah, dia kata, cukuplah sejumlah orang yang cerdik. Tapi satu usaha akan mati kalau tidak ada orang yang membantu. Berarti cukuplah. Dalam sebenarnya kita ada 20 pasukan ni tuan-tuan. Tak apalah, biar 5 orang. Mereka memang adalah orang cerdik. Tetapi 15 lagi pengurusan kanan, ataupun tuan-tuan yang berada menjadi ahli mesyuarat, yang mesyuarat tingkap ni, saya kata masuk, duduk, pegang, tengok menu, bihun, mi, teh, bila boleh makan, tengok kasut orang ni pakai apa, tengok orang tua. Ahli mesyuarat tingkap patut mengubah pendirian dia dengan mula menganggap bahawa apabila saudara berada di kursi tersebut, peranan yang besar adalah menjadi orang yang akan menyokong pelaksanaan kejayaan. Kerana 5 orang yang cerdik tak boleh menjayakan. Kerana 5 orang yang cerdik ni dia menguasai 20 unit, dia ada 100 orang. 15 orang yang pasif, dahlah pasif, kemudiannya lagi teruk kalau dia menjadi virus, dia akan menghasut 300 orang. Berarti 3/4 daripada syarikat, ahli dalam syarikat, lebih banyak mendengar mengenai ketidakupayaan. Pasal dah dia ni bagi tahu, dia ni pandai sangat, dia nak ubah, dia nak tak tahu bahayanya, dia tak tahu kalau kita masuk ke dalam sektor perniagaan baru ni, belum tentu kita untung. Dia telah menyebarkan faham berdasarkan perspektif negatif daripada mesyuarat kepada kaki tangan dia, menjadikan kaki tangan dia menganggap itulah pandangan yang patut mereka ada, kerana itulah pandangan bos mereka, kerana itulah ketua mereka. Ini yang saya selalu nampak kata menjadi masalah besar. Yang kalau kita nak baiki adalah parasit ataupun toksit dalam kumpulan pengurusan adalah toksit yang paling berbahaya dalam kaedah pengurusan orang Melayu. Tak kiralah sama ada saudara bekerja di kementerian, saudara bekerja di jabatan, saudara bekerja syarikat, saudara bekerja di SME, saudara bekerja di syarikat kecil pun lah tuan-tuan, ada 30 orang tapi ada 4 bos. 4 bos ni lah kemudian akan menentukan siapa yang menjadi kumpulan pemacu yang dinamik dan siapa yang akan menjadi kumpulan toksit. Saya cakap laju dan ini kali pertama kita, kalau talk yang selalu orang panggil, ini antara intro yang saya bagilah tuan-tuan. Ini saya try share dengan tuan-tuan siang ni. Saya fikir kata mungkin dah sampai masa saya share sikit kata tentang mengurus apa semua, sebab saya fikir ramai orang mungkin dah terdidik dan ada minat untuk tahu tentang mengurus. Kita ada berapa orang sekarang ni lah? 733. Okey, kalau tuan-tuan rasa sampai topik ni faham tak? Tolong up je kata faham. Kalau tidak saya tak tahu nak pergi jauh ataupun nak patah balik. Yang lain jawab dulu faham atau tidak. Sampai itu saya ambil soalan. Kenapa keluar benda ni? Sekarang saya tunggu soalan. Tak sesuai saya nak jawab. Rafizi Ramli dia ni politik tuan-tuan. Saya sedang bercakap tentang korporat. Nak cakap Rafizi dan Invoke dengan saya sedang bercakap tentang struktur perniagaan yang mengalami VUCA, saya tak relevan saya jawab. Apakah pandangan Tuan Haji sesuai ke tidak buka perniagaan? Daniel Haris, salam. Bagaimana berhadapan dengan bos yang hanya memerlukan pekerjanya berkata ya terhadap idea bos berkenaan? Bagaimana nak handle mesyuarat dengan efisien jika pengurusi pun tak efisien? Susah saya nak jawab, Ian.
Ini daripada Syed Najib Haji nak tumpang tanya, orang Malaysia kita memang tak berminat ke nak bekerja dalam bidang pembinaan, bekerja sebagai kuli. Okey, 6 tu saya rasa yang tentang kuli pekerja saya nak sebut sekarang di luar konteks lah pula. Sebab tentang ni tentang apa, buruh asing, apa yang kita perlukan, bukan saja pembinaan dan peladangan. Seorang tadi bagi tahu, dia kata memerlukan bos yang berkata ya. Saya selalu tahu kenapa bos tu berkata ya. Saya bagi tahu tentang prasangka buruk kita sebagai pekerja. Ingat, setiap kali soalan macam ni datang, saya akan jawab general, kerana bukan kali pertama saya dengar. Semua orang yang menganggap bahawa arahan bos sebagai perlu dipatuhi, yang dia perlu berkata ya, dia menganggap dia memiliki bos yang diktator. Ramai orang cuba menggunakan istilah politik, istilah ketenteraan. Macamlah kita akan kata bos ni suka memberikan arahan. Saya ingatkan pada saudara, bos memberi arahan dalam apa jua keadaan, itu adalah betul. Sebab dia bos. Ingat, asasnya adalah betul. Sifat pekerja secara asasnya melaksanakan arahan bos adalah betul, kerana itu hierarki dalam pekerjaan. Tetapi pekerja yang proaktif, ni saya nak beritahu pada saudara, kalau saudara terus saja hari-hari memandang orang yang menjadi bos saudara sebagai tukang arah, saudara hari-hari memandang orang yang sedang memberikan saudara perintah sebagai suruh saudara buat je, sebenarnya dia berlaku kerana saudara sendiri pun tak ada idea. Kebanyakan anak buah dia menjadi masalah kerana dia tidak boleh mengemukakan pandangan kepada bos dia. Jadi oleh kerana dia asyik menerima arahan, cara dia nak melindungi diri dia daripada kelihatan pekerja yang bodoh dan pasif, mereka mula reflect. Ni dia panggil, kalau iceberg ni, dia mula reflect dengan mengatakan sebenarnya dalam hidup ni yang menjadi masalah kerana bos suka mengarah. Tapi saya fikir kata kalau ada proses di mana orang belajar membijakkan diri dia. Sebab ciri-ciri seorang yang sangat berjaya, tuan-tuan, ketika dia bekerja, dia mempunyai ciri-ciri convincing, iaitu boleh meyakinkan orang lain. Ini kalau kita jadi bos ni, cara kita nak lihat staff kita yang berjaya dan kita boleh harap masa depan dia ni adalah kita punya blue eye boy ataupun kumpulan pelapis yang kita kata lepas kita tak ada, dia akan memimpin syarikat. Kita akan dapat lihat dari segi cara dia berkomunikasi dengan kita apabila dia menyatakan pandangannya. Boleh nampak, tuan-tuan. Saya masih ingat tentang saya mempunyai ramai staff-staff yang sangat kanan yang bekerja dan ikut saya. Sampai yang bekerja dengan 3 syarikat, 4 syarikat, mereka masih kekal dengan saya. Kerana lama mereka bekerja dengan saya. Mereka akan hanya ada satu sifat. Abang Zainal dah fikir habis lah. Kita ready dan nak fahamnya. Tim yang bekerja dengan saya lama, tuan-tuan, mereka akan masuk meeting, mereka kata kita ready, nak faham dan bagaimana nak melaksanakan. Oleh kerana rutin itu telah menjadi rutin yang lama, dia orang ikut saya dekat NTV7, dia orang ikut saya pergi kepada Astro, mereka ikut saya pergi ke anak syarikat Astro, mereka ikut saya datang ke TV Hijrah. Oleh kerana rutin mereka bekerja dengan saya dah lama, maka mereka berpegang kepada rutin yang mereka anggap kata meeting adalah di mana plan telah disediakan, cabaran yang terbesar adalah execution. Di mana kadang-kadang Abang Zainal akan fikir satu benda yang nak execute dia sangat sukar. Jadi mereka mempersiapkan diri mereka untuk meeting, fokus untuk lihat execution, kerana mereka pakar dalam bidang execution, kerana mereka telah bekerja dengan saya sebagai kumpulan pelaksana dengan begitu lama. Hingga satu masa saya suka ada seorang yang baru masuk, dia bekerja dengan saya dalam satu company. Jadi dia taklah mempunyai pandangan obses terhadap idea saya seperti orang-orang yang lain. Bila sampai, orang mula menyatakan kepada saya tentang sukarnya untuk melakukan benda ni. Saya dulu pula ada satu perangai saya yang sangat diktator. Tadi saya cerita, saya pun bos yang buruk. Tapi saya nak bagi tahu pada saudara je, bahawa kalau saudara nak tunggu bos yang elok, dia adalah seperti menanti seorang kekasih, sebab bos bukan suami dan bos bukan isteri. Saya pun ada satu perangai buruk, di mana kalaulah benda tu semua orang rasa macam complicated, saya akan jawab, tak apa, saya buat dulu. Kalau berjaya, kau nak cakap apa? Saya pun kadang-kadang bila stres kerana masa tak ada, pekerjaan saya cash adalah harian. Macam saya bagi tahu, kata tunai dalam industri broadcasting adalah tunai harian, rugi dalam industri broadcasting adalah rugi harian, kerana akaunnya bergerak secara hari. Selagi TV berjalan setiap minit, akaun kewangannya berjalan. Jadi sampai satu masa saya bagi tahu, kalau dulu saya buat
Kalau dulu saya buat, hinggalah seorang budak perempuan, saya dah perasan lah 5-6 kali dia masuk meeting, muka dia marah, muka dia tegang macam, tapi saya tak faham kata apa dia. Saya cuma anggap kata dia mungkin berkerut dahi kerana dia sukar nak menangkap apa yang sedang saya perkatakan. Tapi akhirnya tuan-tuan, dia tak sabar, dia terus jawab. Itu zaman bila? Itu zaman gajah lah bang. Dia dah rupanya 5-6 kali masuk meeting. Dia tak tahan untuk mendengar cabaran saya dengan mengatakan saya pernah melakukannya dulu dan dia berjaya. Kalau tuan-tuan tak mau melakukannya sekarang, biar saya buat. Kalau berjaya, apa tuan-tuan nak cakap? Sebab tuan-tuan yang nak jadi kumpulan pelaksana, tarik muka dan anggap benda tak boleh berjaya. Tapi apabila dia jawab macam tu pada saya tuan-tuan, dia telah memberi satu gambaran kepada saya bahawa masa berlalu. Dia memberikan saya gambaran tentang dia telah memberikan gambaran kepada saya bahawa masa telah berlalu. Bahawa apa yang saya cuba sampaikan, walaupun saya masih lagi bermula dengan TV dan sampai ke TV, tapi julat 10 tahun bagi satu generasi baru, itu adalah sejarah yang jangan lagi disebut. Itu memberikan saya pengajaran. Dan akhirnya tuan-tuan, saya bagi tahu kepada sekretari saya, pastikan dia ni ranking dia, kalau close meeting, saya kalau big meeting ni dia boleh capai 20 orang. Kalau close meeting, saya go 4 orang je. Segala playmaker je yang akan masuk. Tapi setiap kali kalau ada meeting, PA saya ni Syarifah yang jadi follower kita sekarang akan masuk tanya, nak panggil orang ni tak? Dia ni nak jemput tak? Dia akan sentiasa remind saya. Dan saya kata ya, jemput. Hinggalah saya mula merasa selesa memiliki seorang yang sentiasa melawan cakap saya. Dah lah dia lawan tuan-tuan, bahasa dia sangat kasar. Tapi akhirnya saya jadi selesa. Saya fikir kata sebagai bos, saya ada satu meriam yang kadang-kadang dia tembak tak betul pun, tapi saya masih boleh menganggap bahawa itu menggegarkan telinga saya untuk boleh buatkan saya berfikir sebentar. Berarti dalam banyak serangan dia ke atas saya emosi. Walaupun saya cakap tentang fact, dia masih baru, sangat junior. Dia nak bercakap tentang fact pada tahun-tahun tu, dia tak begitu faham tentang fakta perniagaan dalam broadcasting. Dia bercakap macam mercun je, pelepung kan. Tapi akhirnya saya mula menganggap bahawa orang ini penting. Kerana sebagai bos, saya perlu bunyi mercun untuk lihat awareness saya. Dalam 2-3 kali, bunyi mercun dia yang walaupun dari segi ideanya tak realistik dari segi mercunnya tu, tapi dia mencipta awareness kepada saya. Pertama, macam saya kata tadi, buang sejarah apabila bercakap dengan generasi baru. Apatah lagi sejarah itu adalah tentang kejayaan anda. Budak-budak muda tak suka dengar tuan-tuan. Hari ni dia kata kita nak bercakap tentang masalah hari ni bos. Bos janganlah paksa kami untuk ikut pandangan bos, yang kemudiannya bos berlindung pada sejarah pencapaian masa lepas bos. Dan tentulah bos ada banyak kejayaan. Bos dah 20 tahun, kami baru 10 tahun, baru 5 tahun, baru 3 tahun. Macam mana bos nak ajak kami bertanding dalam satu perlawanan yang padang ni pun dah tak ada? You are the boss, you have a lot of experience. Lepas tu bila masuk dalam meeting, bila berlaku perselisihan pandangan, you ambil senjata you yang paling kuat, iaitu your experience, achievement. Jadi dia menganggap saya telah menggunakan pertemuan idea yang tidak dinamik dalam meeting apabila saya mendesak mereka merujuk pada sejarah. Itulah saya bagi tahu, kata macam tuan-tuan kata tadi kan. Saya tak tahu bos yang awak kata tu macam mana, yang Yen kata pengurusi tu macam mana. Tapi saya adalah orang yang kalau mood ada malam ni, dia selalu jak masuk kalau saya cakap tajuk mengurus. Dia kerja dengan saya lama. Saya pecahkan 6 handphone dalam tempoh saya berhenti handphone saya ingat 2016 kot, 2015. Tapi daripada 2010 sampai 2016 tu saya rasa yang saya ingatlah model apa yang ada BBM tu. Model apa Ilham? Phone yang ada BBM tu, BlackBerry. Saya ingat BlackBerry model yang sama, high-end BlackBerry model yang sama, 2 kali saya balik pecah. Nokia S6 Plus tu ada pecah di bawah tangan saya. Saya rasa dalam 6-7 biji je phone saya pecah di zaman menguruskan komplikasi perniagaan akibat ekonomi perlahan 2012 sampai 2016 tu. Banyak handphone yang saya pecahkan. Gelas pun ada saya pecahkan. Saya ada pecahkan gelas minuman tu, saya hempas kerana saya marah. Saya fikir kata saya teruk, saya bos yang teruk, tapi saya fikir kata saya ada pasukan kerja yang dinamik. Dan akhirnya tuan-tuan, saya bagi tahu, saya taklah mahu kata sombong lah, tapi saya fikir kata walaupun saya bos yang complicated,
Tetapi saya invest banyak dari segi humanism. Berarti walaupun dalam mesyuarat saya sangat tegang, tapi saya fikir kata untuk membolehkan imbangannya dibuat, saya fikir mungkin kerana saya ambil berat pada staff dia. Kalau keluarga dia sakit, hari perkahwinannya, pada hari-hari yang saya rasa saya perlu memuji mereka. Saya lagi tu saya tak takut pujian. Saya tak kedekut pun. Dan saya tak takut pun puji orang tu nanti dia pijak kepala. Saya tak pernah ada benda tu. Setiap orang yang melakukan perkara yang betul dan luar biasa, dia layak untuk menerima pujian secara tertutup atau secara terbuka. Itu saya nak jawab soalan apabila kita ada pandangan negatif kepada bos. Saya fikir kata kalau kita nak masuk ke tasawur hari ni, kita nak tasawuf tentang menjadi pekerja, saya fikir kalau salah satu daripada hal yang salah dari segi tasawuf sebagai pekerja adalah kita telah pun mencop bos kita. Kita cop. Tapi cop tu mungkin berlaku tuan-tuan kerana kita sendiri pun tak ada prestasi sebagai pekerja. Ingat, setiap kali kan dia adalah stereotip. Menganggap bos suka mengarah, bos. Kita tak faham tentang apa yang menjadikan kita ada bos. Kerana di dalam pekerjaan, apa yang dipanggil adanya arahan. Kenapa adanya arahan? Kerana di dalam syarikat, adanya struktur syarikat bekerja untuk mencapai matlamat bekerja. Mestilah ada matlamat. Dalam matlamat, orang yang menggerakkan matlamat. Orang menggerakkan matlamat mencapai idea matlamat. Idea matlamat diarahkan kepada kumpulan-kumpulan yang berada di bawah untuk memastikan keseluruhan matlamat syarikat, agensi atau jabatan yang wujud tu berjaya. Jadi saya sukalah nasihatkan tuan-tuan juga supaya bertasawur lah juga. Barangkali ada silap kita sebagai pekerja yang suka melabel. Kita sendiri menganggap bahawa bos yang suka mengarah. Tapi saya fikir kan, lagi teruk kalau ada bos yang tak mengarah. 3 bulan syarikat dah tutup. Kalau ada bos yang suka mengarah, barangkali 3 tahun syarikat boleh survive. Mengenai pengurusi yang tak boleh mempengurusikan mesyuarat, saya fikir kata ada ambil tasawur juga lain. Kalaulah kita terus kekal, katalah saya akan bekerja di sini, saya tak tahu bila saya akan berhenti. Saya akan face sama tim yang sama. Saya akan face bos. Kalau bos umur 56, dia ada 4 tahun lagi nak pencen. Kalau pengurusi umur 55, dia ada 5 tahun lagi nak pencen. Private ataupun kerajaan. Kalaulah pada hari sekarang, 5 tahun sekarang, dan kemudian kita akan lalu tempoh 5 tahun, kita telah pun poison diri kita, meracun diri kita dengan mempunyai pandangan yang buruk terhadap bos, pandangan yang buruk terhadap pengurusi, terhadap yang buruk orang yang lain. Saya fikir sama ada kita akan menyebabkan syarikat musnah oleh sifat keracunan kita, atau kita sendiri akan mati. Mati itu mana tak berkembang, berada di takuk yang lama kerana kita mengalami keracunan persepsi. Saya fikir kata realistiknya saya akui, saya pernah bekerja dengan banyak bos yang pengetahuannya jauh lebih rendah daripada saya. Saya pernah bekerja dengan banyak bos yang saya anggap dari segi IQ saya lebih baik daripada mereka. Itu kata saya. Tetapi dia tak pernah saya perlihatkan dalam kehidupan bekerja. Berarti bos kalau dia cakap, kalaulah saya dah nyatakan pandangan saya dah bagi penjelasan kepada bos. Sebab saya ada bahasa diplomatik yang baik. Saya jelaskan kepada bos, saya ada angka, saya ada fakta, saya ada hujah, saya ada logik, saya ada mantik. Saya sampaikan kepada bos. Tetapi dalam mesyuarat, bos telah membuat keputusan A. Berarti keputusan saya tak terpakai, keputusan asal bos. Saya akan ubah posisi saya untuk berdiri di belakang keputusan bos, sama seperti saya berdiri di bawah keputusan saya. Saya fikir selama saya bekerja daripada tahun 1994 hinggalah saya bersara pada tahun 2019. Itulah prinsip saya, 25 tahun. Bahawa saya sentiasa memastikan diri saya tidak meracun diri saya sendiri dengan menanamkan pandangan buruk sama ada kepada bos, kepada orang yang setara dengan saya ataupun orang di bawah dengan saya. Saya menganggap pekerjaan adalah satu vibe yang dinamik. Berarti orang yang lemah perlu dibantu, rakan sekerja yang tidak berprestasi harus digiring bersama. Bos walaupun lemah, lindungi supaya kelemahan bos tidak memusnahkan syarikat. Saya menganggap kata kehidupan kita bekerja secara falsafah ataupun secara tasawufnya adalah melakukan perkara yang betul dengan cara yang betul, adab yang betul, akhlak yang betul, dan diambil kira dalam perlakuan kita. Biarlah semuanya berada dalam kerangka pahala yang betul. Jadi kalau saya fikir kata bermula dengan satu pandangan yang saya sebut prejudis lah, tak merangkum lah yang saya kata tadi. Apa itu prinsip bekerja? Adalah pergi beribadah untuk melaksanakan
cara kerja yang betul, pandangan yang betul. Kalau kita nak menyuarakan pendapat yang betul. Kalau kita pendapat yang betul, kita ada logik yang betul. Memilih cara menyampaikan logik yang betul dengan mantik yang betul. Saya fikir kata tak ada hari yang kita akan rasa ada orang yang tak prestasi, ada bos yang tak cerdik, ada rakan sekerja yang malas. Kita tak sempat lah tuan-tuan. Dan lagi satu saya fikir kata, kalaulah kita fokus kepada 100% tanggungjawab yang kita ada, dan kita kalaulah kita added lagi 20%, kita ada 120% tanggungjawab yang ada, tuan-tuan akan masuk ke pejabat tanpa ada peluang untuk menilai orang. Sebab tu saya kata keep busy. Kalau saya kerja dulu, saya keep busy. Make sure kata kalau kerja yang esok boleh disiapkan hari ni, bukan kata hari ni nak ditangguh esok. Kalau ada kerja esok boleh disiapkan hari ni, saya akan buat hari ni. Kerana daripada hari pertama saya bekerja, saya dah tahu yang akan menyelamatkan kita daripada parasit, daripada toksik dan terlibat dengan virus syarikat adalah kesibukan bekerja untuk syarikat. Kita buka aja masa lapang untuk habis rokok sebatang, bukan virus masuk rosakkan paru-paru, rakan berbual rokok akan mula mencipta bagai-bagai fitnah yang akan masuk ke dalam kepala. Kita mula habiskan segelas teh, minum dengan kawan-kawan sepejabat dan kemudian bercakap tentang orang lain ataupun tentang pejabat yang tuan badannya tak ada di atas meja kopinya tu. Yang masuk pada kita bukanlah kolesterol dalam susu, tapi yang masuk dalam kita adalah racun ke dalam fikiran. Jadi saya fikir kata kalau orang mempunyai fokus 100%, sebenarnya ada fokus 80% pun tuan-tuan, kita tak akan sempat mendengar orang lain. Sebab 20% tu nak tarik nafas. Sebab setiap kali kita fokus tanggungjawab kerja kita 80% pun tuan-tuan, kita dah stranded dah. Jadi nasihat saya, bertasawurlah dengan menganggap apabila ada ruang buruk sangka di dalam fikiran kita, berarti kita telah menyediakan ruang buruk sangka, mengambil ruang yang sepatutnya kita isi dengan tanggungjawab bekerja. Jadi kalau kita dah mula tutup semua space tu dengan fokus bekerja, saya fikir kata tak ada anasir lah yang boleh masuk dalam fikiran kita. Sebab kalau tuan-tuan nak fikir kata bos tak betul, bos macam tu, ini dah penyakit daripada tahun berapa puluhan dah tuan-tuan. Bukan bos tu yang mewarisi keburukan, pekerja tu yang mewarisi perangai buruk orang Melayu selama mereka menjadi pekerja, iaitu sentiasa menganggap bos tu tak betul. Tapi dalam konsep berhierarki, bos-bos ada kalanya tidaklah sampai saya kata seperti ibu bapa, tapi bapa kita kadang-kadang dia bercakap benda out of school pun. Macam saya, arwah mak saya lagi lah kan, julat pengalamannya jauh. Tapi mak saya masih marah saya hinggalah ke akhir hayat dia. Berarti dia tetap menganggap diri dia mempunyai kuasa untuk memarahi saya. Kan? Tak betul pun pandangan tu, pandangan mak saya ni. Tapi kerana saya ada sifat seorang anak, maka saya kata, iya kan, tak ada risiko pun. Sedih kan, kalau mak saya marah tu sedih kan. Kerana kebahagiaan seorang ibu tu bila dia marah kita, anaknya tu menunjuk rasa insaf, walaupun sebenarnya tak make sense untuk saya insaf. Tetapi kan saya fikir tentang menjadi anak yang baik. Nabi sebut, jangan kamu jangan kamu saya ikut je lah. Dan saya fikir kata, kalaulah kita terdidik dan kemudian kita pergi kepada bos, bukanlah saya suruh tengok bos bagi ibu dan bapa, tetapi mengambil logika. Ada masa ibu bapa kita sendiri pun menyampaikan pandangan yang salah kepada seorang anak, tapi kita kena ambil pada had-had tertentu selagi tidak bertentangan dengan syariat, atas dasar tidak akan hilang mulia seorang anak, melainkan dia memuliakan ibunya. Jadi saya fikir kata tak akan hilanglah mulia seorang kaki tangan, hormat seorang kaki tangan, harga diri seorang kaki tangan kalau dia menjaga bahagian bos dia. Okey, ada lagi soalan tak? Berapa view kita ada sekarang? Saya tak tahu tajuk ni saudara minat ataupun tidak. Kita bergerak dalam PAR 800 je. Alhamdulillah lah. Tajuk berat yang saya pun jarang nak sebut dengan saudara. Kata Pak Long, bagaimana kita mengutarakan pandangan kita kepada bos yang lebih atas dan kita bekerja di bawah, yang kita kata kita lebih logik. Ini dia panggil spektrum. Spektrum ni saya bagi tahu kata 100,000 orang menonton bola ketika Malaysia kalah. 100,000 orang tu mengatakan mereka mempunyai taktik yang lebih betul daripada coach tu. Tetapi dia ada satu disiplin. Penonton datang atas tanggungjawab memberi sokongan. Bukan tugas dan tanggungjawab penonton untuk mengatakan kalau aku logik dia, aku tak buat turun lah. Macam saya lah, saya tengok bola kan, saya akan kata kalau logik aku lah,
aku tak akan turunkan player ni untuk bermain. Itu pandangan yang tuan-tuan boleh bagi tahu dia keluar daripada skop, sebab tanggungjawab seorang yang menganggap logik sebagai penonton tak boleh ambil. Walaupun kita berada dalam stadium, kita ramai, tapi sistem mengatakan seorang coach, katalah 100,000 orang main campur dengan pemain, 10,000 orang tonton campur dengan seorang pemain, 20 pemain dan seorang coach. Yang menentukan taktik dalam tengah ramai tu adalah coach. Jadi saya kata dia adalah pandangan klise Pak Long, di mana orang kita akan ada mengatakan yang dia rasa dia lebih logik, sebab sudut pandangan berbeza. Seorang yang pernah menjadi, katalah kita berada dalam unit production kan, kita bagi tahu kata apalah syarikat buat keluar kasut saiz 5 dengan saiz 6 banyak, sedangkan saiz 9 dengan saiz 10 boleh jual, saiz 9 dan saiz 10 tak ada langsung. Itu pandangan kita. Dan setiap kali kita pergi luar pun kita kata, orang duk tanya kita saiz 9, saiz 10. Email yang kita dapat pun tanya kenapa kita tak keluarkan kasut saiz 9 dan saiz 10. Itu kata kita, logik kita. Tapi syarikat berkeras, kita tak akan keluar. Kita akan keluarkan saiz 8 saja yang terbesar. Kenapa tuan-tuan? Kerana syarikat menganggap kos mengeluarkan saiz 9 dan 10 adalah sekali ganda daripada mengeluarkan kos saiz 5 dan saiz 6. Tetapi harga dijual pada harga yang sama. Maka syarikat kata, walaupun ada 20 email menunjukkan orang nak saiz 9 dan 10, dia dianggap sebagai saiz yang mencetuskan kerugian. Berarti walaupun ada demand, dia adalah demand yang merugikan. Tapi kita yang tengok dekat bawah, kita tak ada kiraan kos tapak kasut, kita tak tengok kos tu, kita tak tengok kos boxes, kita tak tengok kos space waktu lori hantar kan. Kasut saiz 5, saiz 6 boleh letak 2 pasang, saiz 10 sepasang je. Bila saiz 10 naik 2 pasang, dia telah makan 4 sempat untuk saiz 5 dan saiz 6. Berarti walaupun syarikat hanya menjual 60 pasang saiz 6, syarikat telah mencipta keuntungan besar. Katalah sekali ganda lah saiz 6. Tapi oleh kerana saiz 10 dah makan modal sekali ganda, syarikat tidak mencipta sebarang untung apabila mereka menjual saiz 9 dan saiz 10. Berarti syarikat kata kekalkanlah jualan kita 60 saiz 5 dan 6 tanpa perlu menambah 9 dan 10, kerana menambah 9 dan 10 sebenarnya hanyalah menambahkan kerugian. Jadi kalau kita tak tengok dalam skop tentang kos, kita berniaga, kita jual je. Pergi kedai orang duk bising, kenapa tak keluar 9, 10, 9, 10. Tapi bos berada dalam kiraan tapak getah, tapak kasut, jumlah tali kasut yang lebih panjang untuk digunakan dalam saiz 10. Lubang kasut kena tambah 2 untuk kasut. Dia mengambil kira semua kos. Berarti position logik tidak sama berdasarkan tingkat tangga yang orang tu duduk. Orang yang berada dalam tangga 1 sampai dah tangga 10, mereka akan melihat permukaan tanah dalam bentuk yang berbeza. Orang yang berada takat 1 dia nampak rata, yang 2 tinggi, yang 10 dia akan nampak semua. Berarti ada kalanya bos melihat dalam perception yang berbeza, kerana bos mempunyai akses maklumat yang lebih daripada kita. Kita melihat logik berdasarkan maklumat yang kita ada, iaitu email yang banyak menuntut saiz 9 dan 10 dan marahnya pekedai kerana kita tak keluar 9 dan 10. Bos ada akses yang lebih banyak, harga getah yang begitu tinggi. Mall untuk saiz 9 dan 10 adalah lebih mahal berbanding mall saiz 5 dan saiz 6. Demand saiz email kita terima 9 dan 10 tu adalah kerana tak ada. Jadi orang tak akan email kita mengatakan mereka gembira kerana mereka dapat 5 saiz 6 dan saiz 7. Dia orang tak akan hantar email gembira. Berarti memanglah kita rasa email yang masuk email komplain, di mana demand ke atas produk yang tidak kita keluarkan. Jadi oleh kerana akses maklumat kita yang sangat terbatas, kita mengatakan logik kita adalah berdasarkan kasut yang kita adalah berdasarkan tempat yang kita ada. Logik bos berbeza kerana dia berada pada maklumat yang berbeza dan jumlah maklumat yang lebih banyak untuk mencipta logik dia sendiri. Jadi saya fikir kata salah satu daripada yang kita nak kena buang, iaitu prinsip kita bekerja dan berketua. Kita kena ingat logik ataupun kebenaran yang kita ada kemungkinan hanyalah pada kayu ukur berdasarkan maklumat dan fakta yang kita ada. Kita tak melihat keseluruhan 360 darjah fakta perniagaan. Itu nasihat saya pada Pak Long. Saya harap tuan-tuan, saya boleh anggap kata malam ni bukan malam debate. Saya nak lebih kata saya carumkan kepada saudara pandangan berpositif. Pandangan yang saya fikir kata lebih dinamik kepada orang kita, supaya bila kita berketua, kita faham akhlak seorang pekerja itu harus ada, iaitu mempunyai sifat berketua, hormat, laksanakan kerja,
Dan yang paling buruk sekali tuan-tuan adalah mencela dan menyebarkan virus anti berketul. Daniel Harris lazim berlaku dalam jabatan kerajaan. Pihak yang mengeluarkan idea itulah yang dibebankan dengan kerja Malaysia idea tersebut. Apa pandangan tuan? Ya, betul. Saya setuju yang ni. Saya setuju. Tuan-tuan yang nak lock buku lock itu saya setuju. Dia berlaku di mana-mana. Itu cara orang Melayu berfikir. Di kampung sama je. Kita duduk di kampung pun, kalau datang satu mesyuarat tu, seorang tu bagi idea dekat kampung, dia lah buat. Lepas tu dia haraplah silent orang yang bersetuju dengannya secara diam untuk keluar. Sebab tu secara relatifnya gangguan ritma yang terbesar kepada kemajuan orang Melayu dari segi kerja dalam kumpulan, KDK, kerja dalam kumpulan, adalah kebolehupayaan orang yang ideanya tak diterima masuk ke dalam kelompok orang yang ideanya diterima dan bekerja sama. Itu susah. Sebab daripada peringkat awal pun orang dah anggap idea adalah maruah. Jadi bila ideanya ditolak, dia anggap maruahnya telah jatuh. Jadi kau buatlah. Orang Melayu bawa, dia tak boleh bawa resonan dia di kampung dengan maruahnya sebagai Zainal, dan dia di pejabat dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus. Dia tak faham. Jadi kadang-kadang dia bawa maruah Zainal ke dalam diri seorang pengurus hinggalah merah padam, dan akhirnya dia sanggup jahanamkan idea orang yang diterima oleh bos semata-mata kerana dia rasa idea tersebut telah menjahanamkan maruah dia. Itu lagi teruk kalau sampai part-part Melayu macam tu. Tapi secara puratanya, saya stream dengan tuan-tuan ni dengan harapan saya dapatlah didik sikit. 25 tahun saya kerja. Saya bekerja daripada bawah. Dan saya mengakhiri jawatan saya pun saya pernah jadi number 1 di bawah syarikat yang ada 200 pekerja. Saya habiskan sebagai top management di bawah syarikat yang abang punya. Ada yang sampai 600 lebih pun kaki tangan saya pernah kerja. Saya fikir kata salah satu ancaman kita adalah bagaimana kita melihat pangkat. Orang selalu melihat pangkat orang tu datang dengan pakej kesombongannya. Orang selalu melihat pangkat orang tu datang sekali dengan arahan. Dan kadang-kadang pekerja menganggap diarahkan bekerja adalah satu penghinaan. Itu dia tak faham tentang tasawuf bekerja tu, hakikat bekerja. Hakikat pekerja tu dia tak faham. Memang hakikat pekerja adalah melaksanakan tugas, kerana hakikat bersyarikat adalah ada orang membuat keputusan, ada orang melaksanakan keputusan, berarti mengarahkan keputusan, dan ada orang berada di bawah arahan untuk melaksanakan keputusan. Jadi kalau kita faham tentang hakikat tarikat dan makrifat bekerjanya, nak ambil bagi faham ni, saya kata syariat, tarikat, hakikat dan makrifat bekerja ni pun saudara kena lihat sudut yang nampak dan sudut tak nampak. Kalau dalam orang kata kita boleh terima bahawa dalam sombong orang ada baiknya, dalam garang bos ada benarnya. Kita boleh menganggap dalam silap orang ada tanggungjawab kita betulkannya, dalam silap bos ada tanggungjawab kita untuk membaikinya. Cuma dia perlukan komunikasi. Jadi oleh kerana selalunya kita tak ada skill macam ni lah, kita kata bos tak boleh tegur. Saya tak setuju lah tuan-tuan. Saya bekerja dengan bos sombong ni banyak. Saya minum air jap. Saya bekerja dengan bos sombong ni banyak. Saya tak percayalah wujudnya orang yang tak terima pandangan. Saya selalu memikirkan cabaran yang terbesar macam mana saya nak kemukakan pandangan saya untuk meyakinkan bos. Saya tak pernah ada mengatakan kata bos saya ramai lah. Johan Jaafar yang sangat intelek, yang nak semua benda disampaikan dalam bentuk cerdik dan ada lebih daripada satu hujah dinamik kalau kita nak laksanakan satu benda. Sazali yang sangat pragmatik, little work. Dia kata apa, perkataannya pendek tetapi impaknya besar. Copywriter thinking ni dia panggil jenis sharp tapi not fast. Saya bekerja dengan arwah Datuk Bukhari yang sentiasa mengamalkan keputusan adalah berhati-hati untuk tidak melakukan kesilapan. Di mana teknik berfikir Datuk Buk adalah kita boleh berjaya pada bila-bila masa, tetapi dalam membuat keputusan fokus utama kita adalah untuk tidak melakukan kesilapan, kerana kita tidak boleh berlaku silap walaupun sekali. Jadi teknik bos-bos yang berfikir ni berbeza. Tapi saya fikir kata bila saya berpegang kepada hakikat bekerja, saya sentiasa mengambil langkah bagaimana nak mengemukakan pandangan yang berkesan kepada bos. Kerana saya ambil challenge tu, saya tak sempatlah berfikir bos ni sombong, bos ni asyik nak benda yang pragmatis, bos ni pula kena menyampaikan banyak perkara logik baru boleh combine dia dari segi yang melaksanakan benda baru. Saya tak sempat tuan-tuan. Saya tak sempat memikirkan tentang siapa bos itu. Saya sentiasa berfikir apa yang perlu saya lakukan
untuk menyesuaikan kemahuan dan juga pandangan saya terhadap sesuatu pekerjaan relatif dengan karakter bos saya. Jadi saya mengambil tanggungjawab saya lah untuk mengambil benda tu. Bukanlah saya ambil mengatakan semuanya kerana perangai bos tu, tapi saya mengambil tanggungjawab saya fix in. Ideanya, susunannya, cara pembentangannya, cara melaksanakannya, patternnya, dan kemudian kombinnya, iaitu kayak meyakinkan. Custom made untuk bos ni. Yang ni custom made untuk bos ni. Ini custom made untuk bos ni. Jadi saya fikir itulah kematangan kita dalam syariat bekerja. Indahnya menjadi pekerja ataupun indahnya bersyariat sebagai bekerja ni. Saya kata ada cara dia, tapi tak bolehlah kita terus kekal dengan pandangan klise. Yang tok nenek kita pun ada pandangan tu. Ketua kampungnya tak betul, itu menjadikan orang Melayu pembelot. Sultannya tak betul, itu menjadikan orang Melayu pengkhianat. Pembesarnya tak betul, itu menjadikan orang Melayu pembocor rahsia. Pasokannya tak betul, itu menjadikan tikam belakang, tumbuk busuk. Saya rasa benda-benda tu telah menggambarkan pun. Apabila begitu banyak peribahasa atau simpulan bahasa yang menggambarkan mentaliti negatif, berarti kita kena terima secara DNA-nya, nenek moyang kita telah mengesahkan secara genetik kita mempunyai perangai-perangai buruk tu, berdasarkan kosakata-kosakata yang disimpulkan yang telah wujud dalam bahasa Melayu. Jadi dengan adanya benda-benda tu, kita kena terima juga bahawa kita ni adalah bangsa yang suka mengumpat, paku dulang, paku serepih. Kita adalah bangsa yang suka tikam belakang, backstep. Kita adalah bangsa yang ada sifat bodoh sombong. Jadi benda-benda ni telah dicipta untuk menggambarkan DNA kita. Berarti kalau kita nak meneruskan lagi kelangsungan DNA lama, ketika saya nak bagi tahu dunia sedang berubah menuju kepada perspektif baru, cabaran baru, dimensi baru, pensyarikatan baru, pengurusan baru dan kaedah mentaliti baru. Kalau kita nak duduk lagi dalam kokon lama tu tuan-tuan, saya rasa akan aneh lah. Saya perlu ujian ni, kali pertama saya bercakap topik yang selalu saya bercakap dalam sesi tertutup. Saya minta tolong saya lagi. Siapa yang mengatakan dia faham, jawab je. Dia faham, saya tak perlukan setuju pun. Nanti jadi panjang, sebut saja faham untuk ilham bagi cue pada saya. Ramai tak orang faham. Kalau tak ramai yang saya rasa macam menolak, saya fahamlah. Kata topik yang saya bawa, jangan bawa lagi lain kali kerana prosesnya tak begitu relevan dengan dengan rakan-rakan ZRA stream. Tapi yang orang bayar saya 3,000 tuan-tuan untuk saya sampaikan talk tentang pengurusan, inilah yang saya bentangkan. Cuma dalam konsep yang lebih sesuai dengan konsep, tapi inilah idea dia. Restructure mindset, restructure point of view, menyusun semula DNA berfikir, menyedari kita berasal daripada DNA mentality mana dalam bekerja supaya kita boleh fix in. Jadi saya panggil re-DNA our attitude, supaya kita tidak mewarisi pemikiran-pemikiran lama yang telah terbukti sebahagian daripada petanda kegagalan bangsa kita dalam bekerja secara berkumpulan, kegagalan bangsa kita berorganisasi, kegagalan bangsa kita melaksanakan perniagaan skala besar, malah kejatuhan-kejatuhan empire pun kerana berlaku kepertentangan dalam hal-hal yang sangat kecil saja, maka wujud pengkhianatan. Ramai orang jawab ya tak? Maksudnya kalau lain kali nak buat topik ni boleh lagi ke? Kalau saya nak kupas dan ulas dengan lebih detail. Itulah saya bagi tahu gitu je. Saya bagi tahu kata, saya tak tahulah tuan-tuan, saya dengan bos-bos saya ni saya sayang. Sazali ni saya rindu sampailah dia tahu kata saya pernah menyentuh nama dia dalam cerita. Dia nak jumpa tapi saya malu nak jumpa sebab saya tak tahu nak cakap apa. Tapi saya fikir kata period kami bekerja selama 6 tahun, berkelahi je banyak. Berkelahi. Saya masih ingat merokok dia baru nyalakan rokok je. Saya dah tanya satu soalan menyebabkan dia melenting tepi tangga. Nama tu kami merokok 2003, 2004 saya ingat. Dia tanya rokok dia dekat tepi tangga tu. Zon tu hanya kami berdua je yang boleh merokok sebab zon merokok dia. Saya tumpang dia rokok. Dengan penuh marah kelakar sampai jatuh tudung tudung tempat Abu Okok masa tu dia masih merokok, dia belum dia pergi Mekah tu. Saya angkat tudung tu pula, hempas dengan kuat masuk kat situ. Berjalan pula ke bilik dan berkelahi lagi. Tapi saya fikir kata, oleh kerana kami berdua matang dan kami dua tahu apa yang berlaku pada waktu tu bukanlah tentang Zainal dan Sazali, tentang Zainal dan Datuk Seri Sazali. Dia adalah tentang bagaimana kami berfikir bahawa syarikat mesti dapat duit supaya 480 orang waktu tu bergaji.
Jadi kalau kelahi apa pun kita terpandu, kita ada panduan. Sebab kedua-dua telah sentiasa duduk dan fikir, ini cash je, ini dekat ni boleh dapat tu. Kalau kita dapat ni, kita ambil lah dulu upfront tu. Walaupun kadang-kadang dia kata kita ambil lah upfront ni nak. Aku pun tak mahu nak whatsappkan edisi siasat kau. Tapi 300,000 yang Maxis bagi ni nak selesaikan gaji. Kau buanglah sikit ego kau nak jadikan edisi siasat yang terlampau penyiasatan, bebas dari kongkongan pengiklanan. Tapi ambil lah dia kata 300,000 ni. Buatlah satu PLKN 7 minit supaya duit 300,000 boleh bayar gaji. Saya pun keluar dan faham bahawa minggu ni edisi siasat taklah begitu keras isi dia. Saya akan kehilangan penonton. Saya rasa reputasi kawan-kawan saya akan gelakkan. Saya jangan tiba-tiba engkau kelihatan begitu anti kepada semua pemodal-pemodal besar, semua syarikat-syarikat besar yang kau gambarkan sebagai maharanism edisi siasat ni. Tiba-tiba kau terima Maxis. Saya tak anggap maruah saya apa semua, tuan-tuan. Sebab saya berada dalam kondisi akhirnya saya bekerja adalah memastikan syarikat dapat wang dan kawan-kawan saya dapat gaji. Jadi saya fikir kata saya tak ingatlah kami pernah pergi bercuti mana berdua. Kalau bercuti pun saya bukan orang yang dia nak ambil. Kalau ada travel untuk festival program, dia tahu saya tak minat pergi. Jadi saya bukanlah orang yang bersama dengan dia kalau ada festival pembelian program, menghadiri Singapore International TV Festival, pergi ke Hong Kong untuk MTV Award ke apa ke. Saya tak pernah ikut dia. Saya dengan dia berkomunikasi sentiasa dalam keadaan tegang. Tentang bagaimana menghasilkan kandungan yang baik dan bagaimana untuk mendapat tunai yang tinggi. Bagi membolehkan kami sama-sama memahami rakan-rakan sekerja mendapat gaji. Jadi bila Dang Surya bagi tahu dia kelihatan sangat rindu nak jumpa saya, dan Dang pun cakap kata saya by phone call. Saya ada nombor dia, dia ada nombor saya, tapi tak call because apabila anda menjadi begitu memori, kasih sayang menjadi begitu mendalam kepada orang yang satu zaman yang anda fikir kata telah tercipta begitu banyak keindahan dengan cara yang sangat tegang. Kita takut kita jumpa kita menangis. Sebab kita dah lalu satu period yang saya fikir kata dia bos yang paling banyak lah saya kelahi. Dan dia pun anggap saya mungkin staff dia yang paling banyak lah dia zalimi dengan garang dia, teking, maki hamun dia. Tapi saya fikir kalau kami jumpa sekarang, kami mungkin menangis. Memikirkan tak ada waktu yang paling best dalam period kita bekerja, iaitu melalui zaman-zaman yang sukar 1999 hingga 2004. Zaman-zaman kita tak berduit, zaman-zaman kita bekerja seperti tak ingat apalah. Tapi saya ingat kepada saudara lah, dengan saya sebagai orang tua ni, kadang-kadang akhirnya rakawan sekerja yang sama poya-poya kita tak akan ingat lah. Kita akan ingat macam saya akan lebih ingat kawan-kawan saya kata tadi yang selalu melawan cakap saya dalam meeting. Yang seorang tu sekarang dia dah berjaya dah, dia dah pergi kepada satu company private di Shah Alam dengan kata gaji dah dekat 10,000 dah. Dia bermula pada sekretari je, kerana jawatan sekretari dilupuskan di tempat saya. Saya ambil dia masuk dalam jabatan saya. Bila masuk ke dalam jabatan saya, asal pada seorang sekretari menjadi seorang sale, dia sentiasa petikai keputusan saya. Kerana mungkin dia datang dengan rasa benci kerana dia ni nampak sangat bossy, macam bagus sangatlah mamat ni. Dan dia tak suka saya bercakap kata-kata yang memperlekehkan mereka dari segi. Sebenarnya kita bagi semangat, tapi saya tak pandai pilih perkataan. Jadi bagi orang yang baru, kata-kata saya sangat keras, melekehkan dia. Tapi kemudian dia belajar banyak, hinggalah dia berjaya dan dia memahami jenama, copywriting, tagline, marketing, positioning. Dia berjaya. Dia dapat satu tawaran tu daripada gaji 300 lebih, jumping almost 10k lah. Lepas saya tinggalkan tu, dia sangat berjaya sekarang. Dan saya ingat bila raya dia akan hantar kuih apa semua. Tapi kalau dia nak ajak saya minum dan saya nak ajak dia minum, kita rasa keberatan untuk bertemu. Sebab kita kata kita bimbang kerana kita rasa takut untuk berjumpa orang kita rasa sangat kita sayang sebagai pekerja. Dan dia staff pun dia kata dia nak jumpa bos yang dia sayang. Jadi kadang-kadang saya bagi tahu, kata benda-benda yang kita cipta dalam dunia pekerjaan, yang kita suka kebanyakannya hanya menjadi benda-benda murahan. Benda-benda yang kita akan simpan dalam kenangan adalah benda-benda yang kita anggap menyampah waktu kita bekerja. Tetapi akhirnya yang menyampah itulah kita silik-silik balik kan. Yang membangunkan kita ni adalah semua bos yang kita bangang.
yang membantu kita menjayakan banyak usaha sepanjang kita bekerjaya adalah staf yang paling degil. Saya rasa itulah saya share dengan saudara. Kita dah 1 jam lebih. Saudara nak log buku hari ni, saya recommend untuk bantu saya log ni Melayu. Siapa yang baru masuk nak cari buku, kalau saya cadang yang mana baru saudara tak ambil lagi buku wajib, iaitu buku wajib tentulah Muhammad, iaitu kisah Nabi Muhammad SAW, riwayat Nabi Muhammad SAW yang ditulis secara lengkap oleh Martin Links ataupun Abu Bakar Syirauddin. Link dah ada dekat admin tu, saudara ambil ni. RM80 bagi edisi ni. Kalau saudara nak edisi istimewa, 110. Edisi istimewa berwarna hijau, fontnya lebih besar. Yang ni edisi dia putih, RM80. Edisi istimewa 110. Saudara boleh log buku Muhammad yang ditulis oleh Martin Links, seorang sarjana Inggeris yang memeluk agama Islam. Dia lahir pada 1909, dia peluk agama Islam pada tahun 1939. Dia menulis berpuluh-puluh buku dan buku Muhammad dia tulis pada tahun 1983. 44 tahun selepas dia memeluk Islam. Martin Links kembali ke rahmatullah pada tahun 2006 pada usia 96 tahun. Dan dia kerana cintanya pada Nabi Muhammad SAW, Allah bagi dia kelebihan juga. Iaitu pada usia 96 tahun dia dijemput untuk menyampaikan ceramahnya yang terakhir dan paling hebat, di mana 3,000 sarjana hadir mendengar ceramah Martin Links mengenai Nabi Muhammad dalam konteks kesarjanaan, kerana dia adalah sarjana dalam teks klasik. Jadi 10 hari selepas dia menyampaikan ceramah terakhir dia di kota London, dia kembali ke rahmatullah. Siapa nak, saya ada buku tu. Bagi mereka yang nak belajar tentang, saya kata, melihat seni melihat ni ataupun the way of seeing ni, saudara ada mata, saudara lihat, selalu saudara membuat cakupan penglihatan yang salah, penilaian yang salah, tak lihat. Bagaimana saudara nak manage brain saudara untuk memahami justifikasi tidaklah hanya datang daripada mata terhadap bentuk yang dilihat, ataupun bentuk yang dilihat dihukum oleh fikiran yang telah pun mempunyai asas terhadap sesuatu benda. Jadi dengan membaca buku ni, saudara akan dapat melihat lebih luas. Hinggalah apa yang disebut setiap kali kita melihat, kita berfikir. Bukan setiap kali kita melihat, kita membuat keputusan. Ini buku yang bagus. Sebenarnya setiap kali kita melihat, dia melatih bagaimana kita berfikir terhadap sumber yang kita lihat. Bukanlah kita membuat justifikasi terhadap benda yang kita lihat. Ini saya ada buku ni, RM70. Saudara boleh log, dan saya ambil soalan last untuk beri laluan pada log. Dapatlah 10 laku 10 biji pun jadilah malam ni. Saudara log. Kerana saya jarang bagi perhatian pada buku lately ni. Kerana selalunya bila sampai time buku saya dah letih. Saya telah ambil satu lagi soalan. Kita ada berapa orang? Masih lagi 700 orang lebih. 702 orang. Okey. Saya tengok je. Bawah ni. Semua ni baru. Okey. Saya ambil soalan ni subjektif lah. Soalan yang pertama, apa pandangan Haji kiranya seorang ketua suka menyebarkan kelemahan staf kepada orang lain? Saya bagi tahu pada saudara lah tentang tasawuf harian kan. Bila kita dah sampai tentang hakikat bekerja, kita faham tentang hakikat bekerja, apa pun yang, kalau kita dah belajar sampai hakikat ni, hakikat bekerja ni, macam saya kata tadi, kalaulah bos cakap atau orang cakap buruk tentang kita, sama seperti kita tahu tentang hakikat hidup. Orang kata, tapi kita tahu apa kita buat. Tadi saya kata, kalau saudara faham tentang hakikat bekerja, saudara pergi memang nak bekerja untuk kebaikan syarikat, nak melaksanakan sesuatu supaya syarikat mendapat manfaat. Supaya saudara bila saudara berada dalam syarikat, saudara adalah orang yang menyumbang dalam syarikat. Saudara faham tentang hakikat, maka saudara tak akan dicederakan atau saudara akan dilemahkan oleh pandangan-pandangan orang. Tu saya kata macam kita je, kalau kita tahu hakikat hidup, kita dihantar ke muka dunia ni dan kemudian kita akan balik daripada perjalanan dunia ni, saudara tahu hakikat tu, saudara tak akan terjejas dengan orang kata saudara macam mana. Jadi hakikat bekerja tu kita kena faham. Sebab kalau tidak kan, kita akan hidup dengan terus menjadikan dunia pekerjaan ni sentiasa menimbulkan rasa tak selesa. Kita rasa tak kecewa kerana
orang memandang kita rendah, kita kecewa kerana buah, kita akan ada sebab untuk kecewa. Sebab kita tak faham tentang hakikat bekerja. Begitu je dalam hidup, kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan pertikaikan banyak benda orang kata pada kita kerana kita tak faham hakikat hidup pula. Itu jawapan saya lah untuk memperkayakan Art Syafi'i, untuk faham mengenai mazhab bekerja ni juga adalah satu daripada cara kita mempertingkatkan pandangan tasawur kita. Itu apa orang kata amalan penjernihan hati. Mengenai kalau gaji rendah tak padan dengan pangkat ni pun subjektif lah. Saya nak bagi tahu macam mana manager di sebuah syarikat yang hanya ada 30 orang tentulah tak sama dengan manager di sebuah syarikat yang ada 100 ataupun 300 orang. Sebab perkataan gaji tak padan dengan pangkat ni, macam saya bagi tahu pada saudara, saya tak tahu nak kata orang lain, tapi saya juga melakukan pada beberapa orang di mana ada kaki tangan saya yang saya anggap underpaid. Berarti hujung tahun saya akan buat laporan bagi memastikan dia mendapat well paid. Untuk saya akan rasa kata saya tak pernah lah rasa saya underpaid. Saya tak pernah tanam saya underpaid. Saya akan sentiasa kata saya patut mencapai, saya patut diberi jawatan yang well paid. Jadi sebab tu saya sentiasa bekerja kuat. Kalau saya sentiasa berfikir tentang hari ini saya kerja macam ni dan gaji banyak, saya rasa tak cukup, saya akan demoralize diri saya. Ketika saya berusia 55 tahun pun saya tak ada fikiran tu, tuan-tuan. Saya stream dengan saudara berapa buku jual, ada buku hari yang teruk saya jual, ada buku hari yang okey saya jual. Tapi saya faham tentang hakikat stream ni, tuan-tuan. Saya takkan kata wajarkah aku bagi pengetahuan yang begini banyak. Buku aku dijual hanya 5, hanya 10. Kalau saya nak ukur semua tentang hakikat stream ni, hakikat saya menjadi penjual buku profesional secara online, dengan mengambil kira benda-benda yang boleh merosak dan mentoksikkan fikiran saya tak akan buat, tuan-tuan. Saya tak akan buat. Balik nanti yang saya akan fikir apa pula dengan report saudara hari ini, dengan angka kita hanya capai 700, kita tak capai 1000, saya akan kaji pula tajuk. Bagaimana kita nak bawa tajuk yang saya fikir ada manfaat kepada orang ramai, tetapi saya boleh dapat tontonan yang tinggi. Mungkin bahasa yang saya guna terlampau complicated. Atau mungkin orang Melayu tak suka mendengar hakikat bekerja kerana orang Melayu tak berminat untuk mengkaji dan memperbaiki diri mereka dalam bekerja. Saya kena tengok. Nanti Sony akan study dekat saya preview after live. Mungkin ramai orang tak tengok sebab ada urusan, dia akan study. Oh bang, preview after live serius. Sebab kita ada 30% yang menonton lebih daripada 10 minit. Berarti mereka sedang mencari konten abang. Jadi saya akan study, tuan-tuan. Saya tak akan menjadikan gambaran apakah saya sedang stream dengan mendapat pendapatan yang berbaloi sesuai dengan pengetahuan saya. Dengan jumlah buku yang anda beli. Saya tak boleh buat kayu ukur, tuan-tuan. Kalau saya nak, saya kena baiki supaya saya boleh mencapai kemahuan financial yang saya nak dan juga keinginan saya berkongsi konten dengan tuan-tuan. Saya bagi tahu itu je lah. Jangan ada pandangan yang negatif lah. Sebab semua orang buat judgement pada diri dia kan. Hidup bukanlah apa yang kita tentukan. Tak semua, tuan-tuan. Mak ayah pun tak boleh bagi keadilan yang mutlak sesama anak-anak dia. Kerana keadaan yang mutlak kepada setiap anak adalah berbeza. Pandangan keadilan bagi seorang ibu bapa juga berbeza. Seorang bapa akan memberi lebih perlindungan kepada anak dia yang dia anggap anak pun pelbagai, tuan-tuan. Ada perbezaan dia. Tapi seorang anak akan mengatakan kenapa dia mendapat begini dan yang ni mendapat begini. Jadi bapa dengan anak-anak yang hanya berapa jumlah pun, tuan-tuan, masih lagi mencetuskan perpecahan di kalangan orang Melayu, perkahalian dan putus hubungan saudara mara. Hanya menganggap kata ayah tidak berlaku adil kepada anak-anak. Berbalah orang Melayu dalam keluarga pun tak bercakap dengan ayah, pecah adik-beradik. Hanya kerana keadilan dalam berkeluarga pun kita tak boleh terima hakikat dia. Jadi saya kata apatah lagi bekerja. Itu secara DNA-nya, secara mindset. Orang Melayu memang ada benda tu, iaitu menganggap dirinya sentiasa tidak diberikan sesuatu yang adil berdasarkan kayu ukur dia. Ini bukan saja terguna pakai dalam syarikat, dia terguna pakai juga dalam kehidupan harian kita. Berbalah-balah, berpecah belah adik-beradik pun bukan apa. Pasal ayah beli kereta dekat anak perempuan, diberinya motor untuk anak lelaki. Ayah belikan ayah hantar anak bongsu ke universiti luar negeri. Ayah hantarkan anak sulung tu marah sebab dia dulu di lokal je, di universiti tempatan. Tapi ayah ni berkata, ketika kamu masih ada belajar, aku belumlah mempunyai wang yang cukup untuk menghantar kamu belajar di luar negara.
Tapi apabila kamu adik kamu sampai giliran dia, kita telah mempunyai kedudukan ekonomi yang adil, maka eloklah adik kamu dihantar ke luar negara supaya dalam keluarga kita ada seorang yang terdedah dan mendapat pendidikan yang lebih baik. Tak boleh terima anak sulung tu. Dia kata no, kerana dia tak pernah pergi overseas, adik dia pun tak boleh pergi overseas. Jadi akhirnya keadilan yang dituntut oleh anak sulung adalah keadilan yang berasaskan pada dengki. Seorang ayah tak akan patuh pada keadilan tu. Dia bukan keadilan mutlak, itu keadilan yang berdasarkan nafsu dengki. Maka ayah kena hantar, sebab ayah akan berpegang pada keadilan seorang ayah. Apabila sampai satu masa seorang anak itu layak mendapat pendidikan yang lebih baik, dan kalau yang lebih baik itu adalah universiti-universiti yang tersenarai antara terbaik di dunia, dia hantar. Jadi perbezaan-perbezaan ni kita kena lihat. Sama ada benar pandangan kita ataupun ada hasad dalam pandangan kita, ada zulmat dalam pandangan kita. Sebab tu saya lebih suka bercakap tentang tasawur. Nak cerita tentang keadilan mutlak, siapalah saya untuk bercakap tentang keadilan mutlak. Tapi saya lebih suka bertasawur, iaitu apabila kita menerima sedikit ilmu itu tujuan dia adalah untuk mencerahkan hati, menimbulkan ketenangan dalam hati, melahirkan vibe positif dalam hati. Okey, tuan-tuan semua pun dah lock buku dah saya rasa. Saya ucap ribuan terima kasih kepada semua yang ada. Besok kami akan bergerak ke Johor Bahru. Saya akan stream live daripada Johor Bahru esok. Kerana petang saya ada mesyuarat dengan Perpustakaan Awam Negeri Johor, bagi bersama-sama menjayakan add-on ataupun nilai tambah bazar buku ataupun pesta buku Johor, dengan ada ZRA stream. Selain daripada pesta fizikalnya di Johor, kita juga akan stream secara live pada hujung bulan 8. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.